Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Ustazah harap semuanya sihat-sihat belaka. Okey, baiklah. Pada hari ini, murid-murid akan bersama saya, Ustazah Azalina binti Syafi'i, di mana hari ini saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam dalam bab ibadah yang bertajuk puasa. Okey. Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu untuk memudahkan kita belajar. Okey. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdat min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okey, kita berselawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, tahu tak? Hari ini kita akan belajar tajuk apa? Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk puasa. Okey. Puasa apa dia? Puasa Ramadan. Okey, puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Okey. Baiklah. Sekarang mari kita tengok pengertian puasa. Okey, kita tengok apa dia yang dikatakan dengan puasa. Okey murid-murid, mari kita tengok pengertian puasa dan hukum. Okey, pengertian puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari serta niat pada malamnya. Itu dia pengertian puasa. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok hukum dia. Hukum puasa ni, hukum puasa bulan Ramadan adalah wajib. Dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Okey, seterusnya kita tengok rukun puasa. Okey, rukun puasa ada berapa? Ada 2. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri. Okey, niat puasa macam mana? Nawaitu sawma ghadan an adai fardu syahri ramadana hazihi sanatan lillahi ta'ala. Okey. Kalau menahan yang kedua, rukun yang kedua iaitu menahan diri. Okey, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula mana? Dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, itu dia niat. Itu dia rukun puasa. Okey, rukun puasa ada 2. Okey, ingat. Kalau dalam periksa dia akan keluar apa dia berapakah rukun puasa? Rukun puasa ada 2. Okey, seterusnya. Okey. Rukun puasa ada 2. Ingat tak lafaz dan niat puasa? Kita baca sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardu syahri ramadana hazihi sanatan lillahi ta'ala. Makna dia sahaja aku puasa di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, manakala rukun yang kedua ialah menahan diri. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey. Seterusnya kita tengok dalil puasa Ramadan. Okey. Dalil puasa dia, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, makna dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang yang terdahulu diwajibkan atas kamu,
semoga kamu bertakwa. Macam itulah. Itulah dia dalil puasa Ramadan. Okey, puasa ni mula diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, kalau dalam periksa dia akan keluar bilakah puasa diwajibkan? Kamu akan jawab, puasa mula diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, seterusnya kita tengok syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Okey. Syarat sah puasa ni pertama Islam. Dia tak wajib, dia tak sah kepada orang bukan Islam. Okey, yang kedua berakal. Yang ketiga berniat pada malam sebelumnya untuk puasa fardu. Okey, keempat mumayyiz itu orang yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Okey, seterusnya suci daripada haid dan nifas. Kemudian seterusnya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, itu dia syarat sah puasa. Seterusnya kita tengok kepada syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa mestilah kena orang Islam. Kemudian dia mestilah baligh, mesti dah wajib puasa dah. Okey, ketiga berakal, iaitu tidak gila. Takkan orang gila ni nak puasa, macam mana nak puasa? Okey, seterusnya tidak uzur ataupun sakit haid dan nifas. Tidak kedatangan haid dan nifas ni bagi perempuan lah. Okey, seterusnya tidak dalam keadaan musafir. Okey, itu dia syarat wajib puasa. Okey, seterusnya kita tengok perkara sunat dilakukan ketika berpuasa. Okey, apa dia perkara sunat ketika berpuasa? Pertama, membaca Al-Quran. Okey, itu sunat. Okey, kedua, membanyakkan bersedekah. Ketiga, membaca doa ketika berbuka. Seterusnya, melambatkan makan sahur. Seterusnya, segera berbuka apabila sampai waktunya. Okey, lagi apa dia perkara sunat? Berbuka dengan kurma. Lepas tu, apa dia lagi? Mengamalkan perkara ma'ruf. Okey. Seterusnya, mendirikan solat sunat tarawih pada malam Ramadan. Okey, itu dia perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika berpuasa. Seterusnya kita tengok perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Okey, apa dia perkara makruh? Berbuka puasa atau bersahur dengan makanan yang haram. Okey. Lagi? Apa dia? Okey, menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Tu makruh je. Okey, lagi apa dia lagi? Okey, membuang masa dengan perkara-perkara sia-sia seperti berbual kosong atau tidur sepanjang hari. Okey, mengambil darah atau berkumur ataupun melihat perkara-perkara yang haram seperti aurat dan gambar lucah. Okey, seterusnya apa dia lagi? Perkara makruh. Okey, banyak berkumur-kumur pun makruh. Okey, apa dia lagi? Bercakap perkara-perkara haram seperti mengumpat dan apa dia? Mengumpat dan memaki, itu makruh. Okey, itu adalah perkara makruh. Okey, seterusnya kita tengok hari-hari yang diharamkan berpuasa. Apa dia hari-hari yang diharamkan berpuasa? Okey, apa dia hari? Makruh je berpuasa sepanjang masa. Seterusnya, hari-hari makruh berpuasa, keseluruhan berpuasa, bulan Rejab. Okey, seterusnya hari-hari yang makruh berpuasa
hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat makruh? Kerana hari kebesaran mingguan untuk umat Islam. Okey, setelah apa dia lagi? Hari yang makruh berpuasa itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari kebesaran mingguan orang Yahudi. Okey, hari-hari yang hari-hari yang makruh berpuasa lagi seperti hari Ahad dan hari Ahad. Itu hari kebesaran mingguan orang-orang Kristian. Itu dia ada berapa? Ada 5. Ada 5 hari-hari yang diharamkan berpuasa. Okey, seterusnya kita tengok hari-hari yang hari-hari yang diharamkan berpuasa. Okey, tadi hari-hari makruh. Silap. Tadi hari-hari yang makruh berpuasa ada 5. Sekarang ni hari-hari yang diharamkan berpuasa ada 3. Itu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ni 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari Raya Haji. Okey. Lepas tu satu apa dia? Hari diharamkan puasa. Hari 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Okey, kemudian hari yang diharamkan puasa lagi itu 1 Syawal. 1 Syawal ni merupakan hari raya Aidil Fitri. Okey. Seterusnya mari kita tengok perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan atau minum dengan sengaja. Kemudian apa dia? Berbuka sebelum waktunya. Ni, berbuka sebelum waktunya. Okey. Perkara yang batalkan puasa lagi, haid, kedatangan haid. Perkara yang batalkan puasa lagi, murtad. Okey. Kemudian perkara yang batalkan puasa ialah mabuk atau pengsan sepanjang hari. Okey, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa iaitu ini bagi perempuan dah, nifas atau wiladah, perempuan yang bersalin. Okey. Okey, lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa iaitu bersetubuh pada siang hari dalam bulan Ramadan. Okey, seterusnya perkara-perkara yang membatalkan puasa itu gila. Orang gila ni batal puasanya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa itu keluar mani dengan sengaja. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa lagi itu muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham semua? Okey, seterusnya apa dia lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa? Itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Itu dia perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya nak kamu semua hafal apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, seterusnya mari nanti kalau dalam periksa dia akan keluar apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kamu akan jawablah. Makan atau minum dengan sengaja. Okey, berbuka sebelum waktunya. Okey, perempuan kata haid. Okey, orang yang murtad batalkan puasa lah tu. Okey, seterusnya mari kita tengok. Okey, untuk menguji kefahaman kamu, saya nak kamu jawab kuis ibadah puasa. Seterusnya untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita bermain sambil menjawab kuis. Okey, Ustazah ada sediakan kuis untuk kamu jawab. Okey. Kamu boleh masuk dalam web Ustazah Syah 7200. Okey, ni dia. Kita ulangi.
Okey, baiklah kita ulang. Kita ulangi. Okey, kita ulang dari pengertian puasa. Okey, pengertian puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari serta niat pada malamnya. Itu dia perkara-perkara, itu dia pengertian puasa. Okey, hukum dia. Hukum berpuasa Ramadan adalah wajib kerana dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Okey, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Okey, pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua sembahyang 5 waktu sehari semalam. Okey, ketiga berpuasa bulan Ramadan. Keempat mengeluarkan zakat. Kelima iaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Itu. Oleh itu hukum puasa ialah wajib. Dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Okey, kita ulangi yang seterusnya, kita ulangi rukun puasa. Rukun puasa ada 2 iaitu niat dan menahan diri. Okey, niat dia nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri ramadana hazihi sanatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa pada bulan Ramadan dalam tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, menahan. Kemudian rukun yang kedua itu menahan diri. Okey, menahan diri daripada apa? Daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, apa dia? Kita hendaklah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, seterusnya kita ulangi semula dalil puasa. Dalil puasa dia apa dia? Tak nampak? Tak apalah, nanti kita semak dalam buku teks. Okey, saya baca kat sini dulu. Okey, kat sini dalil dia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana orang yang terdahulu berpuasa sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, bila puasa diwajibkan? Bilakah puasa diwajibkan? Tadi saya dah sebut bila. Okey, puasa mula diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, seterusnya apa dia syarat sah puasa? Seterusnya kita tengok syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Okey, syarat sah puasa. Pertama, orang tu mestilah Islam. Kedua, berakal. Yang ketiga, berniat pada malam sebelumnya untuk puasa fardu. Okey, malam tu kenalah berniat kalau puasa fardu, untuk puasa fardu. Okey, seterusnya mumayyiz. Mumayyiz ni iaitu orang yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Okey, seterusnya syarat sah puasa seterusnya suci daripada haid dan nifas. Okey, syarat sah puasa seterusnya iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarat wajib puasa. Kita ulang. Okey, syarat wajib puasa pertama mestilah dia kena orang Islam. Okey, yang kedua dia mesti baligh. Kena wajib dah puasa. Okey, yang ketiga berakal, iaitu tidak gila. Tak gila. Yang keempat tidak uzur, sakit ataupun perempuan yang kedatangan haid dan nifas. Nifas ni bagi orang perempuan yang bersalin. Okey. Seterusnya syarat wajib puasa iaitu mestilah
Tidak dalam keadaan musafir. Okey, musafir apa dia musafir? Musafir iaitu berjalan jauh. Berjalan jauh. Tu dah jadi kepada syarat wajib puasa. Okey. Siapa tahu apa dia syarat sah puasa? Okey, Islam, berakal, berniat pada malam, okey, memayis, suci daripada haid dan nifas, dan seterusnya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Seterusnya tadi saya dah terangkan perkara sunat dilakukan ketika berpuasa. Okey, perkara sunat dilakukan ketika berpuasa iaitu membaca Al-Quran, membanyakkan bersedekah, membaca doa ketika berbuka, melambatkan makan sahur, segera berbuka apabila sampai waktu. Dah masuk waktunya, kita kena segerakan berbuka. Okey, seterusnya berbuka dengan buah kurma. Buah kurma ataupun buah tamar tu. Buah tamar, buah kurma samalah tu. Okey, seterusnya mengamalkan perkara-perkara ma'ruf. Okay, seterusnya perkara sunat lagi. Apa dia perkara sunat? Itu mendirikan solat. Okey, mendirikan solat tarawih pada malam-malam Ramadan. Okey. Siapa pernah sembahyang tarawih? Okey, bagus. Okey, seterusnya perkara-perkara makruh. Perkara makruh yang boleh mengurangkan pahala ketika berpuasa. Apa dia? Okey, menggosok gigi ketika tergelincir matahari. Okey, makruh je. Okey, berbuka puasa atau bersahur dengan makanan haram. Okey, makruh. Okey, mencium isteri pun makruh. Okey, bercakap perkara-perkara seperti mengumpat dan maki. Itu makruh. Okey, banyak berkumur-kumur pun makruh. Okey, melihat perkara-perkara yang haram seperti aurat dan gambar-gambar lucah pun makruh. Okey, seterusnya mengambil darah atau berbekam. Mengambil darah ni biasanya ke hospital atau klinik lah. Okey, seterusnya perkara makruh lagi membuang masa dengan perkara-perkara sia-sia seperti berbual kosong atau tidur sepanjang hari. Itu dia perkara-perkara makruh. Okey, seterusnya mari kita ulang kaji hari-hari makruh berpuasa. Hari-hari makruh berpuasa ada 5 seperti saya terangkan tadi, iaitu berpuasa sepanjang masa makruh. Keseluruhan bulan, kalau kita buat keseluruhan bulan Rajab pun makruh. Okey. Kalau kita puasa hari Jumaat, iaitu hari kebesaran mingguan umat Islam pun makruh. Hari Jumaat tak boleh puasa, makruh je. Boleh puasa cuma makruh. Okey, seterusnya hari Sabtu. Okey, hari Sabtu merupakan hari kebesaran mingguan orang Yahudi. Juga makruh kalau kita berpuasa. Okey, dan kemudian hari Ahad. Hari Ahad merupakan hari kebesaran mingguan orang Kristian. Pun makruh kita berpuasa. Okey, seterusnya kita ulangi hari-hari diharamkan berpuasa. Hari-hari yang diharamkan puasa itu hari Tasyrik. Hari Tasyrik seperti apa dia? 11, 12 dan 13 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah merupakan hari raya Aidil
Adha. Okey, kemudian 1 Syawal pun diharamkan berpuasa. Ia merupakan hari raya Aidilfitri. Takkan orang nak raya kamu nak puasa? Okey, seterusnya kita tengok perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti mana saya terangkan tadi, perkara-perkara yang membatalkan puasa itu makan atau minum dengan sengaja. Okey. Berbuka sebelum waktunya, haid, murtad, mabuk atau pingsan sepanjang hari pun batalkan puasa. Nifas atau wiladah, betul? Gila, bersetubuh pada siang hari dalam bulan Ramadan pun batal puasa. Keluar mani dengan sengaja pun batal puasa. Okey, muntah dengan sengaja pun boleh membatalkan puasa. Okey. Seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja itu boleh membatalkan puasa. Okey. Okey, seperti mana saya cakap tadi, kita untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita bermain sambil menjawab kuis. Sambil tu, saya nak kamu buka buku aktiviti sebagai latihan kerja rumah. Jawab soalan-soalan dalam muka surat 24 dan 25. Okey, boleh jawab soalan tu. Sambil tu bolehlah untuk menguji kefahaman kamu semua, kita bermain sambil menjawab kuis. Okey, ini dia kuis. Okey, boleh? Okey, itu sahaja. Okey, syukran jazilan. Ma'assalamata wa ilaihi liqad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.